Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pilihan Negeri Sembilan tu adalah oleh kerana ianya di antara negeri-negeri di bawah pentadbiran Pakatan Harapan, dan saya difahamkanlah ianya memang ditawarkan oleh pihak PH Pakatan Harapan Negeri Sembilan, dan ianya di antara usaha-usaha untuk kita nak mempertahankan kerusi dan kerajaan di Negeri Sembilan, ya. Maka diadakan konvensyen amanah di situ. Kita nak juga cuba selesaikan segala permasalahan yang wujud di dalam amanah Negeri Sembilan. Saya rasa semua pun memahami bahawa adalah masalah pergeseran dalaman yang perlu kita selesaikan sebagai komponen Pakatan Harapan, untuk menentukan bahawa Pakatan Harapan keseluruhannya dan amanah khususnya akan menunjukkan prestasi yang baiklah bagi dalam PRU yang ke-15 yang akan datang, ya. So ianya merupakan satu usaha yang boleh dikatakan killing two birds with one stone lah, ya, iaitu nak cuba selesaikan sambil menyelam minum air. Kita selesaikan beberapa masalah-masalah dalaman dan pada masa yang sama menzahirkan satu sikap yang jelas dan tegas untuk mempertahankan Negeri Sembilan. Berapa ramai perwakilan yang akan hadir, YB? Tak berapa, saya bukan dalam pihak pentadbiran dan pengurusan dari segi nak anjurkan konvensyen itu, tetapi perwakilan daripada seluruh negara lah, ya. Dan kalau kita lihat kebiasaannya lebih kurang dalam 300 orang lah, ya, yang akan hadir, di mana setiap kawasan menghantarkan 5 perwakilan dan sayap-sayap menghantar 5 ataupun separuh sayap tu lebih daripada itu, dan jumlah keseluruhannya lebih kurang dalam, kalau tak silap saya lah, dalam 300 lah lebih kurang, ya. Saya rasa oleh kerana PRU 15 dah memang dalam tempoh setahun maksimum, ya. Kita tak tahulah exact date, tetapi tak ada orang boleh menafikan bahawa ianya akan diadakan dalam tempoh setahun. Tumpuan semestinya adalah cara nak hadapi PRU ke-15 dan strategi kemenangan yang perlu kita hasilkan, ya. Kita semua tahu, ya, bahawa soal sokongan itu satu hal, tetapi soal strategi, ya, yang nak mencapai kemenangan adalah amat penting, ya. Dan bagi Parti Amanah Negara memang tumpuan kita selama ini ialah untuk nak satukan semua pembangkang. Yang pembangkang ni kita takrif golongan yang bukan sebagai sebahagian daripada kerajaan lah. Kalau kita nampak sekarang ni, kerajaan ini bukan kerajaan BN tetapi kerajaan BN-PN, ya, ianya gabungan. Dan komponen BN dan PN adalah kerajaan, dan selain daripada mereka adalah pembangkang. Dan kita perlu satukan seperti mana apa yang kita lakukan di dalam parlimen itu sendiri, di mana bila kita bersama kita dapat menggagalkan beberapa usul-usul yang dibawa oleh kerajaan, ya. Dan ada juga kalanya kita gagal, tetapi pada ketika itu kita semua memahami bahawa walaupun kita terdiri daripada PH, adanya warisan, adanya pejuang, adanya muda dan sebagainya, tetapi kita kena semua bersuara dengan satu suara di dalam parlimen untuk kita mencapai kesan yang seperti mana yang kita inginkan, sehingga ada RUU yang tak jadi dibentang, ditarik balik, ya. Ada juga yang telah di bulldoze through apabila pihak kerajaan berjaya untuk mencapai kesatuan. Lalu bila mereka bersatu, mereka dapat kalahkan kita, dan bila kita bersatu, potensi untuk kita kalahkan mereka adalah lebih cerah. Ya, begitu jugalah dalam soal PRU ke-15, maka emphasis yang akan diberikan oleh Parti Amanah Negara seperti mana yang selama ini ialah berusaha untuk menyatu padukan pembangkang, mengadakan kerjasama supaya kita ni tidak bertembung.
Dan mesej inilah apa yang kita akan sampaikan kepada ahli-ahli kita dalam konvensyen ini, ya, kerana ahli-ahli kita pun dia mesti mempunyai mindset yang sama, ya, ianya tumpuan adalah untuk menentukan kekalahan, ya, ataupun Barisan Nasional khususnya dikalahkan, Perikatan Nasional digagalkan, ya, ini kita punya tumpuan. Ya, saya faham ada kekeliruan, separuh menganggap bahawa kesatuan yang kita perjuangkan meliputi Perikatan Nasional juga, ya, dan Muhyiddin ada membuat boleh katakan pelawaan, ya, untuk bekerjasama, ya, dengan mereka dalam pilihan raya untuk nak kalahkan Barisan Nasional. Tetapi kita semua tahu bahawa Bersatu dan Perikatan Nasional mereka tidak akan setia, dan sikap mereka terhadap rang undang-undang anti lompat pun begitu jelas. Mereka menganggap bahawa tindakan parti mereka melompat adalah satu tindakan yang wajar dan tidak menyalahi mandat rakyat, ya. So kalau kita kerjasama dengan dia seperti mana yang dia cadangkan, dan kita tahu bahawa dia cadangkan itu pun dengan dirinya sebagai calon Perdana Menteri, sekiranya kita lakukan kerjasama dengan mereka, kita bantu mereka untuk menang, tiba-tiba mereka lompat, dan mereka tidak menyesal dan tidak kesal dan tidak insaf terhadap tindakan mereka, malahan mereka bangga, ya. Tuan Ibrahim, Tuan Man mengatakan mereka begitu berterima kasih kepada Muhyiddin kerana dia lompat, ya, dan apabila dia mengamalkan budaya politik katak ini, kami menjadi kerajaan, ya, dia seronok, sedangkan dia tahu bahawa dia melanggar mandat rakyat. Mandat rakyat adalah bagi kita paksi kepada kerajaan. Ya, bila rakyat dah beri mandat pada PH, tapi kamu langgar, kamu hianat, ya, bagaimana kamu boleh rasa bangga dan berterima kasih kepada Muhyiddin? Ini Islam apa yang kamu cakap? Ya, akhlak mana yang kamu bawa ni? Ya, ini amat sangat memalukan. Semua sedang diusahakan. Rundingan kerusi di antara Pakatan Harapan, parti-parti Pakatan Harapan sedang berlangsung, dan insya-Allah ianya akan selesai kesemuanya sebelum bulan 10 ini. Insya-Allah itu target yang kita telah tetapkan untuk diri kita. Rundingannya berdasarkan kepada agihan kerusi-kerusi yang telah ditandingi oleh Bersatu dalam PRU 14. Yang mana yang ditandingi oleh Amanah, yang mana ditandingi oleh DAP, yang mana ditandingi oleh PKR, itu dah settle, ya, daripada asal. Itu kalau nak ada rundingan pula, nak ada barter trade, nak ganti suka sama suka, itu fasa kedua. Fasa pertama ialah kita agihkan kerusi-kerusi yang telah ditandingi oleh Bersatu, ya. Dan apabila itu dilakukan, maka selepas itu kita akan bincang pula persoalan kursi-kursi yang dulu ditandingi oleh parti masing-masing, dan kalau ada nak buat pertukaran suka sama suka. Sambil itu kita juga kena bincangkan tentang kemungkinan parti-parti lain yang sama ada ingin menyertai Pakatan Harapan seperti Parti Muda, ataupun parti-parti yang ingin bekerjasama dengan Pakatan Harapan yang juga merupakan parti-parti pembangkang, yang kita mesti ada satu dasar yang jelas, yang berdasarkan kepada sikap yang rasional dan bukan atas dasar emosi, ya. So kita kena akui golongan yang tidak lompat, yang telah kekal sebagai pembangkang perlu dan harus dihargai, ya, dan kita perlu usahakan supaya kita tidak bertembung sesama kita, ya. Kita memang telah berusaha untuk menyatakan alternatif dan naratif perjuangan Melayu yang berbeza daripada UMNO dan yang berbeza daripada PAS, ya. UMNO berjuang atas dasar kebangsaan Melayu, tetapi dia tidak mengisahkan tentang soal akhlak dalam politik, ya. Itu sebabnya kita nampak Perhimpunan Agung UMNO yang telah diadakan mengisytiharkan sokongan terhadap Najib, ya, dan mengkritik institusi kehakiman seolah-olah ianya merupakan satu institusi yang tercemar, ya, kerana tidak mengikut kehendak kerajaan dan pemerintah.
mereka mempunyai satu sikap kesalahan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin Melayu tidak perlu dibidas dan kita kena sokong orang Melayu walaupun dia perompak dan perasuah. Ya, dan Azalina telah menyatakan formula yang telah diguna pakai oleh UMNO selama ini, iaitu Perdana Menteri lantik orang kita sebagai peguam negara, lantik orang kita sebagai hakim-hakim, lantik orang kita sebagai pengarah ataupun pengurusi SPRM dan sebagainya. Maka dengan itu segala penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Melayu dalam perjuangan untuk Melayu itu akan dapat dilindungi dan tidak terdedah. Ini dasar UMNO. Bagi kita perjuangan untuk membangunkan orang Melayu dan bangsa Melayu mesti berasaskan kepada akhlak yang murni, yang sifat amanah dalam memegang jawatan dan kepimpinan. Ya, mesti mempunyai sifat berkorban, bukan menggunakan jawatan untuk kepentingan diri. Begitu juga dengan PAS yang mempunyai naratif yang sekarang ini mementingkan soal orang Islam berkuasa, orang Melayu Islam berkuasa, tanpa mengambil kira lah sama ada mereka ini melakukan kebaikan atau melakukan mafsadah, fasad, merosakkan negara dengan propaganda yang mengelirukan dan memecah belahkan, menyalahkan orang bukan Melayu dan orang bukan Islam atas segala kekurangan, sedangkan yang melakukan rasuah dan penyelewengan itu adalah orang Melayu yang disokong oleh mereka. Ini amat malang kerana kita selalu menganggap bahawa PAS ini akan menjadi sebagai counter check dan counter balance terhadap retorik UMNO Barisan Nasional. Tetapi sebaliknya sekarang ini dia menggunakan agama dan menghalalkan apa saja yang ingin dilakukan oleh UMNO dalam usaha untuk mewujudkan satu hubungan dan kerjasama dengan UMNO dengan harapan bahawa dengan itu mereka juga akan kekal sebagai kerajaan, sebahagian daripada kerajaan dan menjawat jawatan-jawatan yang tinggi. So peranan PAS sebagai pembangkang yang nak melakukan semak imbang, check and balance terhadap kerajaan UMNO Barisan Nasional seperti mana yang pernah dilakukan pada zaman almarhum Ustaz Fadil, almarhum Tok Guni Aziz, walhal sebagai zaman almarhum Datuk Asri dan sebagainya, sudah tidak ada. Mereka menjadi sebagai tukang menghalalkan dan mengharuskan segala yang dilakukan. Maka Parti Amanah Negara akan berusaha untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat Melayu dan kepada masyarakat Islam bahawa ini bukan politik Islam. Ini bukan politik orang Melayu yang akan membangunkan masyarakat Melayu. Sebaliknya, kita perlukan satu naratif politik yang baru yang akan memberikan penegasan dan tumpuan kepada akhlak, kepada politik yang beramanah, yang bertanggungjawab, yang takut kepada Allah Ta'ala dan berusaha untuk mendatangkan kebaikan kepada semua. Seperti mana semua tahu, politik Hati Amanah Negara adalah rahmatan lil alamin. Bahawa kita berpolitik untuk nak mendatangkan kebaikan dan rahmat kepada seluruh alam. Kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, kepada orang miskin, kepada orang kaya, kepada binatang, kepada alam semesta. Pendekatan politik yang dibawa oleh Parti Amanah Negara berpaksikan konsep rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, dan ianya tercapai dengan adanya akhlak politik. Akhlak yang terutama dalam berpolitik, iaitu dalam soal inginkan jawatan ataupun kekuasaan untuk mentadbir, ialah sifat amanah. Kita dimomokkan dengan momokkan sebegitu kerana pihak lawan kita memahami bahawa masyarakat Melayu ni dia banyak politiknya banyak bergantung pada emosi. Mungkin mereka anggap bahawa rahmatan lil alamin adalah sifat yang dibawa oleh DAP. Maka bila kita bawa rahmatan lil alamin ni, dia kata oh ni tunggangan DAP.
Saya tak faham orang yang bercakap begitu kadang-kadang adalah di kalangan asatizah, ustaz-ustaz, tetapi di mana salahnya konsep rahmatan lil alamin yang merupakan konsep yang terkandung di dalam Al-Quran apabila Allah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tujuan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa ma anzalna illa wa ma anzalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kamu kecuali untuk mendatangkan rahmat kepada seluruh alam. Ya, mungkin diorang ingat ni datang daripada perlembagaan DAP, ya. So saya tak tahulah, tetapi sefaham saya itu datangnya daripada Al-Quran. Nombor 2, sifat amanah. Kita membawa prinsip perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam soal politik khususnya, di mana Rasulullah SAW dikenali sebagai Al-Amin, sebagai orang yang amanah, yang bersifat amanah. Lalu kita nak politik kita juga mempunyai sifat yang seperti itu, dan ini merupakan paksi, kerana bila kita nak serahkan kuasa kepada seseorang, maka sifat amanah tu adalah penting. So saya tak tahu diorang dapat baca kitab DAP yang mana yang menyatakan bahawa sifat amanah ni adalah ajaran DAP, ya. Setahu saya ianya datangnya daripada ajaran Islam, dan ianya merupakan antara sifat yang wajib, 4 sifat yang wajib pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang seperti mana yang kita tahu, ya, amanah, sidik, fatanah dan tabligh dan fatanah, iaitu sifat amanah, sifat bercakap benar, menyampaikan dan bijaksana, ya. So saya pun bila diorang kata amanah ni tunggakan DAP, bawa message DAP dan sebagainya, saya dah jelaskan bahawa perjuangan amanah adalah rahmatan lil alamin dan sifat amanah. Saya, kalau diorang ingat ini adalah ajaran DAP, amat malang sangatlah, ya, khususnya bagi ustaz-ustaz, ya. Tapi inilah yang kita hadapi. Bila dia nak tolak sesuatu, maka dia kata, oh ni DAP. Samalah seperti mana dulu PAS bila duduk dalam Pakatan Rakyat, PAS pun dituduh begitu, tapi oleh UMNO, ya. Kerana duduk dalam Pakatan Rakyat bersama DAP, maka dikatakan tunggangan DAP. Sedangkan DAP hanya 40 kursi. Ya, dia tak boleh tunggang sesiapa. Dia hanya sebahagian daripada kerajaan yang paling kurang memerlukan 112 kursi, ya, untuk nak membentuk kerajaan. So mungkin selain daripada kejahilan terhadap politik Islam, dan dikelirukan dengan politik DAP ni, dianggap bahawa rahmatan lil alamin dan sifat amanah adalah ajaran DAP, mereka nampak seolah-olah kelihatan agak tidak bijak matematik jugalah, ya, kerana bagaimana 42 kerusi parlimen boleh menguasai 112. Ya, adakah 42 itu separuh daripada 112? Untuk makluman semualah, ya, kiranya ikut PAS dan ikut UMNO ni tak pandai kira, minimum untuk nak ada majoriti dalam parlimen adalah 112, dan minimum untuk nak ada majoriti atas 112 itu adalah 56 kerusi. Dan untuk makluman, 42 kerusi DAP kalau dimenangi ke semua 42 itu, sekali lagi dalam PRU ke-15, adalah kurang daripada 56. Ya, so kalau dia orang boleh faham matematik yang mudah itu, maka mereka akan memahami bahawa tidak mungkin DAP menguasai, ya, kerajaan. Dan kita dah boleh tengok di Selangor, kita boleh tengok di di Negeri Sembilan, malahan di Pulau Pinang sekalipun, DAP tak boleh buat sesuka hati pasal dia tidak ada majoriti, ya, sehingga dia boleh menguasai Dewan Undangan Negeri. Dia memerlukan sokongan daripada PKR, dia memerlukan sokongan daripada amanah untuk membentuk kerajaan. Dan bila dia memerlukan kita, maka dia perlukan satu pendirian dan satu sikap yang kita boleh setuju. Kalau kita tak setuju, kenapa kita nak duduk dengan dia dalam kerajaan? Dan sejauh manakah kerajaan Pulau Pinang itu kononnya lah
menzalimi orang Melayu, orang Islam sejauh mana. Selangor ni, yang ramai orang Kelantan datang kerja kat Selangor ni pun, ya, kenapa tak kerja kat Kelantan kalau teruk sangatlah kerajaan Selangor ni yang kononnya dikuasai oleh DAP tu, ya. Tapi ramai pula datang kerja kat Selangor, ramai ada di Negeri Sembilan, ya, orang Kelantan ni kerja dekat negeri-negeri yang diperintah dan ditadbir oleh Pakatan Harapan, ya. So saya rasa ini satu cara propaganda yang emotif, semata-mata emotif, fakta ke laut. Sememangnya kita ingin bertambah, ya, kerana kita membantu bersatu untuk memenangi beberapa kerusi, dan sekarang ini kerusi-kerusi itu akan diserahkan kepada amanah untuk tandingi, dan harapan kita adalah kita boleh menang balik kerusi-kerusi yang pernah dimenangi oleh Bersatu yang telah khianat kepada Pakatan Harapan, dan juga ahli parlimen PKR yang 14 yang lompat yang telah mengkhianati Pakatan Harapan juga. Kita harap akan kita menangi kembali, dan dengan itu kita dapat kembalikan majoriti dalam kerajaan seperti mana yang telah kita capai pada PRU ke-14, ya. Untuk ini berlaku, amat penting setiap rakyat Malaysia yang berhak untuk mengundi keluar mengundi. Ya, saya faham, ya, sekarang ni ada ramai yang kata dia fed up dengan politik lah, politik ni teruk lah, apalah dan sebagainya. Pesanan saya satu je, kalau kamu tak keluar mengundi, maka kamu akan benarkan golongan yang khianat itu untuk kembali berkuasa, ya. Yang golongannya rasuah, golongan yang khianat akan kembali berkuasa. Kamu akan serahkan politik kepada mereka. Kalau kamu bencikan corak politik yang sebegini, politik rasuah dan politik khianat ini, maka keluarlah mengundi dan undi calon Pakatan Harapan dan mereka-mereka yang bersama dengan Pakatan Harapan yang akan hormati mandat rakyat dan akan menggunakan jawatan itu dengan penuh amanah. Itu yang saya sebutkan tadi, bahawa pandangan amanah, ya, pandangan amanah. Ini pasal isu ni belum lagi dibahas dalam Majlis Presiden, ya. Tapi pandangan amanah adalah kita perlu satukan semua pembangkang. Siapa pembangkang? Tengok kat parlimen lah. Siapa pembangkang? Ya, dah jelas. Kalau menengok kat parlimen pun masih tak kenal siapa pembangkang, amat duka cita lah, amat kecewa lah. Ya, benda tu dah terang, lagi bersuluh, ya. Yang pembangkang adalah yang duduk bersama kita, ya, iaitu termasuklah muda, termasuklah pejuang, termasuklah warisan, ya. Kenapa kita nak pecah-pecahkan, ya, di antara kita dah pembangkang, ya, kita dah tak ada majoriti, lepas tu kita nak pecah-pecahkan lagi, ya, tak nak bersama. Sedangkan mereka, walaupun mereka berbeza, mereka faham, ya, untuk nak hadapi pilihan raya mereka perlu bersatu dan sebagainya. Mereka memerintah atas dasar kerjasama di antara mereka. Tetapi kita tahulah bahawa sekarang ni UMNO dia tak puas hati bila dia tidak dapat kontrol kerajaan, dia tidak mahu berkongsi kuasa dengan Perikatan Nasional, maka terpaksalah PAS dan Bersatu bertanding 3 penjuru. Tetapi kita yakin bahawa kalau kita dapat hadapi persoalan pembentukan GTA, di mana GTA pun boleh bekerjasama dengan PH, ya, kerana GTA dia tidak dia nak bertanding, ya, sama ada kamu nak kerjasama ataupun tidak, dia akan bertanding. Ya, kerana dia melihat dia punya kesinambungan politik mereka. Kalau kita tak beri dia ruang, dia bertanding, kita marah. Tak logik lah. Ya? Macam saya bagi contoh lah, macam dekat Johor kan, dekat PRN Johor, muda. Dia nak bertanding. Ya? Lalu kita bagi amanah, kita kata okey, kita runding dengan dia, kita capai satu kata sepakat, kita agih-agihkan kerusi, kita sama dia, kita ambil banyak, bagi dia 1-2 je. Dan kita tak bertembung, ya. Tu kalau kita tak buat begitu, kita bertanding semua dan dia bertembung dengan kita, takkan kita nak marah dia, kan? Pasal kita tak ada usaha pun untuk nak runding dengan dia dan capai kata sepakat. Ya, begitu juga dengan pejuang di Johor, dia buat sikap dia tak nak kerjasama, ya, dan PH pun tak nak tunjuk satu sikap nak berunding dengan mereka, maka akhirnya bertembung. Ya, bila bertembung, rugi kita, ya. Ni yang kita nak cuba elakkan,
Dan kita harap apa yang disebutkan iaitu pertandingan 4 penjuru itu, PN, BN, PH, GTA tidak akan berlaku. GTA itu wujud kerana kita tidak mahu berunding dengan mereka. Sedangkan Parti Pejuang adalah satu kenyataan, hakikat. Ya, kita kena fikirlah. Kalau kita rasa ianya menguntungkan kita, teruskan. Ada yang pernah tanya saya tentang persoalan ini. Saya telah menyatakan bahawa ianya bagus kalau GTA masuk bertanding, tetapi mungkin tak cukup bagus. Ianya bagus kerana ianya akan tarik undi BN dan PN, tetapi tak cukup bagus kerana undi yang ditarik GTA itu tidak ditambah kepada undi pembangkang ataupun PH. Ya, mungkin dengan cara itu tidak cukup untuk mengalahkan BN dan PN. Ya. Okey, pada PRU 14 kita semua tahu kita setuju melantik dia sebagai calon Perdana Menteri dan memimpin Pakatan Harapan. Ya. Itu adalah atas sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam tahanan. Dan kita telah bersetuju bahawa bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan dan diberikan pengampunan, maka dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun dan sebagainya, maka kita akan ada perubahan, ya, ada peralihan kuasa di antara Tun Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim akan ambil alih sebagai Perdana Menteri. Ya. So maknanya konteks PRU 14 tu sedikit berbeza. Ya. Ianya merupakan keputusan yang dibuat dalam keadaan Datuk Seri Anwar dalam tahanan, tetapi pada masa yang sama kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dinafikan, ya, iaitu bila tiba masanya dibebaskan, diampun, dalam tempoh setahun 2 dia akan diberikan jawatan sebagai Perdana Menteri. Semua telah setuju, dan dalam mesyuarat yang terakhir semasa kita merupakan kerajaan sebelum berlakunya langkah Sheraton, seperti mana semua tahu jugalah, Tun Mahathir telah bersetuju dia akan letak jawatan selepas APEC. Persetujuan Mahathir untuk letak jawatan selepas APEC telah menghasilkan bantahan daripada Azmin dan Muhyiddin, ya, iaitu Parti Bersatu dan kumpulan di dalam PKR, ya, sendiri, yang mereka walaupun mereka sedar dan bersetuju pada asalnya, tetapi bila Tun setuju untuk melaksanakan dengan bersetuju untuk letak jawatan selepas APEC, maka mereka telah membuat keputusan untuk keluar daripada PH, iaitu selepas mesyuarat terakhir itu, mesyuarat PH sebagai kerajaan yang terakhir itu, hari Jumaat malam Sabtu pagi Bersatu telah mengadakan mesyuarat dan mereka buat keputusan keluar daripada PH. Yang hadir dalam mesyuarat itulah, saya pun tak tahu sejauh mana ianya adalah pimpinan ke apa ke, tapi dalam mesyuarat itu mereka telah buat keputusan keluar daripada PH. Dan ini akhirnya telah menyebabkan pada hari Ahad itu langkah Sheraton diadakan. Maka langkah Sheraton bermula apabila Tun bersetuju untuk letak jawatan selepas APEC. Ya. Dan kerajaan yang terbentuk selepas itu, hasil langkah Sheraton, dia mempunyai manifesto yang jelas, iaitu no UMNO, no DAP. Itu saja. Ya. Lalu penolakan terhadap Anwar sebagai Perdana Menteri, ya, oleh golongan yang telah bersetuju pada asalnya, iaitu golongan dalam Bersatu yang dipimpin oleh Mahyudin dan golongan dalam PKR yang dipimpin oleh Azmin Ali, telah menyebabkan jatuhnya kerajaan PH. Ya. Mereka tolak Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Manifesto mereka dan laungan mereka adalah no DAP, no Anwar. Sedangkan asalnya bentuk kerajaan, Anwar sebagai calon PM selepas Mahathir itu telah dipersetujui. DAP sebagai anggota kerajaan telah juga dipersetujui. Tetapi mereka nak gunakan sentimen Melayu, Islam, dengan mereka kaitkan DAP. Malangnya DAP ini menjadi sebagai apa yang dikatakan boogeyman lah. Ya, bagi orang Melayu, kita tak nak
PH. Kenapa? Kerana BDAP. Kita tak nak sokong PH. Kenapa? Kerana DAP. Sikit-sikit DAP. Sedangkan apa yang masalah yang dibawa oleh DAP pun sampai hari ini mereka tak dapat jelaskan. Pendirian PH adalah Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Ya? Dan insya-Allah kalau kita capai kemenangan, maka itulah yang akan berlaku. Ya? Persoalan Anwar sebagai Perdana Menteri ini merupakan satu perjuangan yang sudah lama. Ya? Ianya bukan baru. Ya? Tetapi kita terpaksa akui bahawa ada kalangan di dalam UMNO, di dalam Perikatan Nasional, termasuk di dalam PAS, pimpinan PAS, yang walaupun telah dipersetujui oleh almarhum Ustaz Fadil dan almarhum Ustaz Tok Guru Ni Aziz, pimpinan yang baru ni mereka mengkhianati apa yang telah diwasiatkan oleh kedua-dua pemimpin PAS ini, iaitu mereka telah bersama dengan Parti Keadilan Rakyat dan mereka telah menyatakan dengan jelas bahawa bagi mereka Anwar adalah calon Perdana Menteri. Sekiranya Pakatan Rakyat menang, tapi pimpinan PAS yang naik yang baru-baru ini ataupun yang sejak PRU ke-14 ini, mereka khianati amanah yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan kita telah pun didedahkan bahawa di antara sebab mengapa pengkhianatan ini berlaku bukan sekadar dari segi pemahaman politik yang telah songsang, yang mengutamakan bangsa dan mengutamakan agama dalam konteks yang sempit, iaitu orang-orang Islam. Kita kena sokong awak kerana awak orang Islam walaupun awak pencuri dan berompak. Kita dapati bahawa ada juga tuduhan bahawa Presiden PAS Haji Hadi telah menerima wang sogokan sebanyak 90 juta daripada Datuk Seri Najib, yang mana dia guna duit yang dia rompak daripada negara untuk nak sogok kepada Presiden parti yang kononnya parti Islam, yang mana dakwaan itu telah pada satu ketika dicabar, tetapi akhirnya ditarik balik dan orang yang membuat dakwaan itu dibayar sebanyak 1.4 juta ringgit as out of court settlement lah, penyelesaian di luar mahkamah. So sekarang ni kita nampaklah kenapa parti Islam se-Malaysia tidak seperti dulu. Dah banyak banyak telah terseleweng, dan ini adalah menghasilkan satu suasana di mana pencalonan Datuk Seri Anwar Ibrahim dipertikaikan. Namun mereka-mereka yang tetap dan setia dengan apa yang telah diwasiatkan oleh almarhum Ustaz Fadil dan almarhum Tok Guru Ni Aziz, adalah bersama dengan PH. Kerana kita tak terima apa-apa duit dan kita tak disogok. Kita pegang kepada apa yang kita janji. Malangnya parti yang memperjuangkan Melayu dan parti yang memperjuangkan kononnya Islam mengelirukan orang Melayu Islam. Mereka memberikan gambaran bahawa dakwaan Datuk Seri Najib ini tidak adil. Dia tidak mendapat keadilan dalam mahkamah. Walaupun dah diputuskan bukan oleh seorang hakim, tetapi 9 orang hakim yang paling senior di dalam sistem penghakiman negara kita. Mereka dikelirukan oleh UMNO dengan strategi pembelaan di mana dikatakan ada bukti baru, tapi mahkamah tak benarkan, ada minta tangguh tapi tak dibenarkan dan sebagainya. Bila ada perbicaraan di peringkat Mahkamah Rayuan dan peringkat Mahkamah Persekutuan, tidak ada perbicaraan, tak panggil saksi, tak panggil, lalu orang Melayu ni diperbodohkan oleh Parti Melayu yang sepatutnya bekerja dan berusaha untuk memberikan ilmu kepada orang Melayu dan menjadikan orang Melayu ni bijak. Dia orang tak faham bahawa sistem perbicaraan itu
dibicarakan di mahkamah tinggi. Seorang hakim. Lepas tu kamu buat rayuan. Rayuan atas keputusan hakim itu. Kerana penghakimannya, keputusan hakim itu akan dibentangkan dengan jelas. Ya, berapa muka surat lah. Ya, kenapa didapati Datuk Seri Najib bersalah dan sebagainya. Hakim tu akan tulis. Maka bila kita rayu, kita bawa ke mahkamah rayuan, kita kata penghakiman ini tak betul. Kerana apa? Rujuk pada penghakiman dia. Ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Dia bukan bicara balik. Ya, tapi dia rujuk kepada perbicaraan yang telah dilakukan dan penghakiman yang telah dihasilkan, dan 3 orang hakim pula akan duduk kaji penghakiman Datuk Nazlan itu. Ya, dikatakan Datuk Nazlan ni ada conflict of interest, ada kepentingan, pencanggahan kepentingan lah apalah. Lalu yang 3 orang hakim ni akan kaji. 3 orang hakim ini dia dah kaji, dan berdasarkan pada hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pembelaan dan peguam pendakwaan, maka 3 orang hakim ini kata bahawa keputusan yang dibuat oleh hakim Mahkamah Tinggi tepat. Perfect. Tak ada salahnya, tak ada songsangnya, tak ada tersilapnya. Ya, dia bukan perbicaraan balik. Ya, ni orang Melayu ni dikelirukan oleh parti Melayu yang nak membodohkan orang Melayu, dan parti Islam yang nak membodohkan orang Islam. Malangnya. Ya, dan tak puas hati dengan itu, maka dia buat rayuan lagi. Pergi ke Mahkamah Persekutuan. Dan di Mahkamah Persekutuan, 5 orang hakim yang paling senior akan kaji balik keputusan hakim Mahkamah Tinggi, keputusan hakim-hakim Mahkamah Rayuan. Ya, dia bukan perbicaraan baru. Lalu dia berilah peluang pembelaan, kamu hujahlah apa yang silapnya Mahkamah Rayuan, apa yang silapnya Mahkamah Tinggi. Ya, kita kaji balik, kita pertimbangkan. Tiba-tiba dia dah tahu dia tak boleh menang, maka dia buat drama. Drama apa? Oh, kami ada bukti baru. Bukti baru dia kemukakan pada hakim-hakim itu. Hakim-hakim dah tengok. Bukan hakim-hakim tak tengok. Hanya dia tak bawa dalam perbicaraan, ya, ataupun dia tak bawa dalam perbahasan, ya. Kerana dia tengok bukti-bukti baru itu tak relevan. Tak ada kena-mengena, ya. Dan tidak akan mengubah keputusan mahkamah, ya. Pasal keputusan mahkamah itu yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi ataupun yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan, dia bukan atas dasar kepentingan hakim Datuk Nazlan. Dia atas dasar hujah-hujah yang telah dikemukakan dalam penghakiman itu. Maka bukti-bukti baru ini didapati tidak relevan dan tidak akan ada kesan kepada keputusan, maka ditolak. Bukan dia ditolak mentah-mentah. Dia berdasarkan kepada penilaian yang dibuat oleh 5 hakim itu. Ya, begitu juga dia kata, nak tukar peguam, nak minta tangguh dan sebagainya. Itu semua mainan, drama. Ya, kerana perbicaraan dah berlaku, semua fakta telah pun dikemukakan, ya, dan semua hujah-hujah telah dipertimbangkan. Sebagai contohlah, saya kata okeylah, Puan Hanim bersalah oleh kerana ada bukti, ya, yang menunjukkan bahawa Puan Hanim telah terima duit dalam akaun Puan Hanim. Kata dapat 1 juta, ya, dan buktinya dapat dalam akaun bank dan sebagainya. Ya, lepas tu saya buat keputusan Puan Hanim bersalah. Lepas tu kita nak buat rayuan terhadap keputusan itu. Kita pergi kepada Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan tengoklah, betul ke yang duit 1 juta tu masuk dalam akaun? Betul ke yang duit 1 juta itu datangnya daripada sumber-sumber yang telah dinyatakan? Kalau betul, maka keputusan Mahkamah Tinggi itu dikekalkan. Ya, tak puas hati lagi. Ya, bawa ke Mahkamah Persekutuan. Fakta yang sama, data yang sama, bukti yang sama, dikaji balik oleh 5 orang hakim yang paling senior. Ya? Ni Najib dapat ni semua. Sambil tu dia duduk jolly lah, apa, bebas merayau, merata lah, kempen main bosku lah, apalah. Sedangkan dia telah menelan wang rakyat yang berbilun-bilun. Lalu inilah yang kita rasa cukup sedih. Parti yang sepatutnya membangunkan orang Melayu dan parti yang sepatutnya memperjuangkan nilai-nilai dan akhlak Islam, khianat terhadap perjuangan untuk bangunkan orang Melayu dan terhadap perjuangan untuk membangunkan umat Islam. Mereka membela seorang perasuah, ya, dan menyalahkan yang bukan Islam, yang bukan Melayu. Ini semua DAP, ya. Ini semua kerja DAP, ya. Inilah yang kita harap
orang Melayu sedar. Ya, janganlah kita diperbodohkan. Ya, Allah dah berikan pada kita petunjuk, Nabi dah tunjukkan pada kita, Nabi SAW telah tunjukkan pada kita, Nabi SAW telah bersabda, kalau anak saya Fatimah mencuri, ya, saya akan potong tangannya. Sampai begitu. Nak tunjukkan ketegasannya. Ya, tak boleh terima pencuri, perompak, perasuah, ya, sebagai pemimpin. Dia disanjung. Ya, gila. Suasana politik Melayu Islam yang gila. Ya, yang dibawa oleh parti Melayu dan parti yang kononnya parti Islam. Ya, kita marah dengan parti Islam ni kerana dia mencemarkan imej politik Islam. Penyatuan ummah atas dasar kerosakan, atas dasar fasad, ya, atas dasar khianat dan maksiat. Dia nak satukan umat atas dasar apa? Apa yang dia perjuangkan? Ya, ni kalau kita dah tahu, UMNO ni parti rasuah, mempertahankan rasuah, ya, mencaci hakim-hakim yang menghukum seorang yang mencuri daripada negara. Ya, kita nak bersama dengan parti itu. Lalu apa mesej kamu? Perjuangan Islam ni apa? Ya, adakah atas dasar dia ni pun orang Islam maka kita bersatu? Ya, tak, itu ke perjuangan Islam? Ni asabiah Islamiah. yang sedangkan asabiah tu ditolak oleh Nabi. Ya, ni yang saya belajar semasa dengan PAS yang di bawah kepimpinan almarhum Ustaz Fadil, almarhum Tok Guni Aziz. Ya, laisa minna man da'a ila asabiah. Ya, bukan daripada kami. Nabi kata bukan daripada kami, bukan daripada umat Islam. Orang yang menyeru atas dasar asabiah, awak memperjuangkan asabiah Muslim. Kerana dia Muslim, kita sokong dia. Walaupun dia salah. Apa yang awak ajar? Kan? Lalu inilah yang kita rasa amat sangat kecewa dengan PAS kerana dia punya messaging adalah sangat bercelaru. Dan bagi saya amat memalukan. Ya, parti yang tidak ada maruah, ya, parti Islam se-Malaysia ni, nama Islam tu tak sepatutnya ada pada mereka. Mereka adalah parti yang tidak ada maruah. Ya, orang kata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Ya, awak UMNO dah kata tak nak, awak masih nak lagi dengan UMNO. Ya, UMNO dah kata tak nak, dia nak juga dengan UMNO. Ya, lepas tu pada masa yang sama nak juga dengan Bersatu. Atas dasar kata nak satukan umat, atas dasar apa? Apa dasar penyatuan yang kamu nak? Ya, oleh kerana Melayu, oleh kerana agama Islam, kamu bersatu atas dasar yang ya, mungkar, atas kemungkaran. Parti Amanah Negara inginkan kesatuan umat Islam. Tapi atas dasar sifat politik Islam adalah politik rahmat untuk semua. Atas dasar pemimpin Islam mesti amanah. Ya, kita nak bangunkan umat, nak bangunkan bangsa Melayu atas sifat-sifat yang positif, bukan atas sifat-sifat yang merosakkan. Itulah yang saya cuba jelaskan, bahawa amanah nak pegang kepada apa yang telah diwasiatkan oleh pemimpin-pemimpin PAS yang asal, iaitu almarhum Ustaz Fadil dan almarhum Tok Guni Aziz, yang kata kita kena pegang kepada corak politik yang tolak asabiah. Kita kena berdiri atas dasar prinsip, atas dasar sifat akhlak yang mulia, ya, rahmatan lil alamin, politik yang bawa rahmat kepada semua, ya, atas sifat amanah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ni yang apa yang telah dibawa oleh pemimpin-pemimpin semasa itu, hadi pun bersama. Tapi selepas dapat, mungkinlah saya tak tahu, selepas dapat yang 90 juta itu, dia punya perubahan sikap. Ya, tiba-tiba dia nampak, oh ni semua tak penting. Yang penting Melayu bersatu. Yang penting Islam bersatu. Walaupun bersatu ke arah kerosakan, kita bersatu. Dan dia tidak memain peranan amar makruf, nahi mungkar. Ya, dia main peranan bersatu atas kemungkaran pun tak apa. Ya, kalau boleh bersatu atas makruf, baiklah. Tapi kalau tak boleh atas dasar makruf, kita bersatu atas kemungkaran, tak apa. Ya, sama-sama kita joli dapat duit 90 juta. Saya tak tahu. Ya, ini yang apa yang berlaku. Ya, dan kita nampak memang cukup mewah. Sekarang ini pemimpin-pemimpin PAS, parti PAS cukup mewah. Ya, tak seperti mana yang dulu yang ditunjukkan oleh pada zaman almarhum Ustaz Fadil, pada zaman Tok Guni Aziz.